Terdapat 6 jenis perkawinan di dalam kaum Bisaya di Sarawak. Antaranya adalah kawin benar. Kawin benar merupakan perkawinan yang mengikut adat yang sebenarnya dalam kaum Bisaya. Terdapat 5 tata cara perkawinan mengikut peringkatnya, iaitu nulusoh, bersuruh, ngantapit mansawah, bagu atis, dan upacara ngulit angai. Yang kedua adalah kawin salah. Sebenarnya konsep kawin salah ini bukan bermaksud perkawinan tersebut salah dari segi peraturan ataupun norma masyarakat, melainkan ia berkaitan dengan pihak yang terlibat ataupun pengantin tidak mengikut cara-cara yang ditetapkan untuk berkahwin. Yang ini bermaksud seorang lelaki akan mengikut seorang gadis pulang ke rumahnya dan menyatakan niatnya kepada ibu bapa gadis tersebut dengan bahasa kiasan yang berbunyi, ajat kuteh kumai enjok lain, nolong-nolong nganti siloi, yang putul maya nyulat taab yang pasut. Terjemahannya ialah, hajat saya ini tidak lain menolong-nolong mengganti lantai yang patah dan memperbaiki atap yang bocor. Apabila bapa gadis tersebut memberitahu keluarga lelaki bahawa dia telah mengikuti anak gadis yang pulang, saudara keluarga lelaki tersebut haruslah membayar wang denda sebanyak RM15 sebagai wang tebus malu, dan selepas itu kedua-dua pihak akan berbincang untuk melanjutkan perkahwinannya jika kedua-dua keluarga tersebut bersetuju untuk menyatukan mereka. Kawin langgar ini pula terjadi apabila keluarga lelaki tersebut datang ke rumah perempuan tersebut. Kawin langgar ini pula apabila keluarga lelaki tersebut datang ke rumah si gadis tanpa memberitahu dulu keluarga gadis tersebut untuk menyatakan niatnya ingin berkahwin dengan perempuan tersebut. Oleh kerana mereka datang tanpa persetujuan keluarga gadis tersebut, mereka dikehendaki membayar sebanyak 40 biji barang tembaga ataupun wang sebanyak RM2,000. Seterusnya adalah kawin langgar. Namun perkahwinan ini selalunya terjadi hanya dalam golongan barada sahaja, di mana tujuan asalnya adalah untuk menunjukkan kemampuan mereka mendapatkan istri saja. Yang keempat adalah kawin ngubung ataupun menyekat pulang. Situasi ini berlaku apabila seorang lelaki ingin mengawini seorang gadis dengan menyekat gadis tersebut balik daripada kenduri rumah lelaki tersebut. Dan ini selalunya terjadi dengan gadis yang cantik yang selalunya datang daripada jauh. Pada masa gadis itu ingin pulang, lelaki tersebut akan mengarahkan saudara-saudaranya untuk menahan gadis tersebut daripada balik, maka gadis tersebut akan tertinggal dan dia mampu mengistrikan gadis tersebut. Sebagai denda, lelaki tersebut dikehendaki membayar 40 biji barang tembaga ataupun wang sebanyak RM2,000. Jenis perkahwinan yang kelima dalam kaum Bisaya adalah ngulik pulangan ataupun saud asal, di mana situasi ini berlaku apabila balu yang kematian suaminya boleh dijadikan istri oleh saudara lelakinya arwah suami tersebut. Sekiranya perempuan tersebut menerima kehendak saudara mendiang suaminya itu, maka mereka akan berkahwin setelah tamatnya tempoh po'ot selama 40 hari tersebut, dan pihak lelaki tidak dikehendaki untuk membayar mas kawin. Sekiranya perempuan tersebut menolak kehendak saudara mendiang suaminya itu, maka ia akan membayar denda sebanyak RM15 ataupun 1 biji kong yang menandakan tidak lagi berstatus saud asal. Jenis perkahwinan yang terakhir adalah pelapisan mata ataupun anu asal. Sama seperti saud asal tadi, situasi ini terjadi apabila seorang istri kepada lelaki meninggal dunia dan lelaki tersebut dikehendaki
untuk mengawini adik istrinya yang masih belum dikawin. Kewajiban untuk mengawini adik istrinya tersebut adalah sebagai tanda kasih sayang yang tidak terbelah bagi kepada arwah istrinya maupun keluarga istrinya juga. Selain daripada itu, ia adalah untuk kesejahteraan anak-anak berada dalam perlindungan ataupun kasih sayang seorang ibu juga. Tahukah kamu, terdapat 5 peringkat besar tata cara perkawinan dalam kaum Bisaya di Sarawak. Antara peringkat besar dalam menjayakan sesuatu majlis perkawinan kaum Bisaya adalah Nuluso, Basuro, Ngadapit Mansao, Bago Atis, dan Ngule Angai. Upacara Nuluso. Upacara Nuluso atau Marisik merupakan peringkat terawal dalam adat istiadat perkawinan masyarakat Bisaya. Situasi ini berlaku apabila seorang lelaki yang telah berkenan dengan seorang gadis, maka ia akan memberitahu keluarganya mengenai hasratnya untuk mengawini si gadis tersebut. Seandainya keluarga si gadis tersebut bersetuju dengan permintaan pihak si lelaki itu, mereka akan mengucapkan berbanyak terima kasih atas kesudian mereka memilih anak mereka itu. Upacara Basuro. Upacara Basuro atau menentukan mas kawin dilakukan apabila kedua-dua pihak tersebut bersetuju dengan perkawinan itu dan mereka akan berbincang tentang upacara menentukan mas kawin dan pertunangan tersebut. Pada hari yang sama di rumah si gadis, kaum kerabatnya telah berkumpul sejak awal lagi. 2-3 hari sebelum, mereka telah membincangkan tentang jumlah mas kawin dan belanja kawin yang harus diminta, serta mereka akan berbincang tentang mengenai perkara selanjutnya seperti pertunangan tersebut. Beberapa syarat akan diumumkan dalam perbincangan ini tersebut mengenai upacara pertunangan itu. Antara syarat-syaratnya itu tempoh pertunangan selama 3 bulan. Ngadapit Mansao. Ngadapit Mansao atau menghantar suami merupakan upacara yang dilakukan di rumah pengantin perempuan tersebut. Persediaan untuk menjambut upacara ini dilakukan seminggu sebelum perkahwinan. Sanak saudara akan gotong royong dan membersihkan rumah dan memperbaiki sekiranya ada yang perlu diperbaiki. Berlangsungnya perkahwinan tersebut, upacara penyerahan barian dimulakan dengan upacara membuka kumbang tanduk. Kumbang tanduk yang merupakan suatu tanda perkawinan untuk kedua-dua pasangan ini. Setelah upacara membuka kumbang tanduk, maka upacara manta barian atau penyerahan mas kawin akan dilakukan. Selepas upacara manta barian ini selesai, maka perkawinan itu dianggap sah. Upacara Bago Atis. Upacara Bago Atis atau basuh kaki ini dilakukan untuk melepaskan pantang yang dikenakan kepada kedua-dua suami istri yang baru itu. Larangan ini dikenakan ke atas suami istri itu untuk mengelakkan diri mereka daripada diganggu hantu pogot. Hantu ini gemar mengganggu pasangan yang baru berkahwin dengan menyamar dirinya sebagai salah seorang daripada pasangan tersebut. Upacara Bago Atis ini dilakukan di rumah suami perempuan tersebut. Seorang anak saudara perempuan si suami yang belum berkahwin akan membasuh kaki mereka dengan air yang disimpan dalam sebiji pinggan putih. Ini dilakukan untuk menandakan bahawa waktu petang telah tamat dan mereka sudah bebas untuk membuat kerja seperti orang lain. Upacara Nguli Angai. Upacara Nguli Angai atau mendapat alamat baik dilakukan 2 hari selepas upacara Bago Atis. Upacara ini menandakan kepulangan pasangan itu ke rumah si suami buat pertama kalinya secara rasmi. Upacara ini dilakukan untuk mendapatkan angai atau alamat omen yang baik. Ia perlu dilakukan kerana sering kali semasa mengadakan upacara Bago Atis, rombongan pengantin bertembung dengan memanuk angai, burung petanda yang membawa alamat tidak baik. Dipercayai bahawa dengan melakukan upacara tersebut, maka sebarang angai yang tidak baik akan terhapus dan suami isteri itu akan hidup selamat sejahtera. Setelah dikaji adat perkawinan masyarakat Bisaya, jelaslah bahawa terdapat masih ada unsur-unsur kepercayaan dan amalan-amalan yang berkaitan yang membentuk sistem kepercayaan mereka. Namun begitu, didapati bahawa pengaruh ejen-ejen modernisasi dan urbanisasi belum lagi memberi kesan yang mendalam terhadap adat tradisi mereka. Sebaliknya, didapati bahawa penduduk kawasan ini masih hidup berpandukan dengan kepercayaan dan amalan-amalan lama mereka. Inilah juga yang mencirikan apa yang disifatkan dengan sebagai budaya Bisaya.